Hai, Assalamualaikum dan selamat datang, selamat bertemu dalam kelas pembelajaran kita hari ini, kelas PJPK tingkatan 3. Untuk tahun ni saya nak ucapkan selamat datang kepada semua pelajar tingkatan 3 ke sesi pagi. Untuk tahun ni saya akan ajar kelas PJPK. Saya Cikgu Madi akan ajar sepanjang tempoh tahun ni lah. Dan untuk buat sementara waktu ni kita belajar dulu secara online, dan insyaAllah nanti kita dah kembali ke sekolah, kita akan boleh beraktiviti lah, insyaAllah. Ok, so untuk tajuk hari ini, apa yang akan kita belajar ialah kecergasan fizikal, yang mana dalam tajuk ni kamu akan dapat memahami maksud kecergasan fizikal, kemudian boleh memahami maksud daya tahan kardiovaskular. Okey, kemudian seterusnya mengetahui beberapa contoh aktiviti ataupun latihan yang boleh meningkatkan daya tahan kardiovaskular kita. Okey, ataupun aktiviti yang akan boleh meningkatkan tahap kecergasan kita lah. Okey, kemudian sedikit pengetahuan yang asas, okey, dalam sebarang melakukan aktiviti. Kamu akan boleh tahu kadar nadi rehat, okey, kadar nadi latihan dan juga kadar nadi maksimum lah. Okey, so tanpa berlengahkan masa, kita terus masuk ke kelas kita pada hari ini. Dan untuk kelas hari ini kita akan merujuk kepada buku teks. So siapa yang dah ada buku teks boleh buka. Okey, jadi jom kita teruskan pembelajaran pada hari ini. Tajuk yang pertama pada hari ini ialah kecergasan fizikal. Okey, di bawah komponen kecergasan fizikal ini, antara aktiviti yang akan dilakukan ialah senaman kapasiti aerobik. Okay, sebenarnya aktiviti ini kita lakukan dekat sekolah lah, okay, semasa pendidikan jasmani, dan memerlukan satu kawasan yang agak luas. Jadi kalau dekat rumah, dalam rumah mungkin kurang sesuai. Okay, kalau siapa-siapa yang ada halaman rumah yang luas apa semua tu, mungkin boleh dijalankan lah. Okay, so untuk hari ini kita tengok dulu secara teori, kita tengok pengenalan, apa dia kecergasan fizikal, apa dia senaman kapasiti aerobik. Okay, so aktiviti ini mungkin kita akan boleh jalankan sekiranya sekolah dah buka nanti, kita dah boleh datang sekolah, dah boleh lakukan aktiviti fizikal. Mungkin kita akan boleh jalankan aktiviti ni lah. Ok, sebelum tu kita tengok dulu. Ok, apa dia kecergasan fizikal? Ok, so baca sama-sama dengan saya. Tengok pada buku teks yang awak dapat tu. Kalau tak ada buku teks, rujuk pada paparan buku teks yang saya paparkan ni. Ok, so kecergasan fizikal ialah merujuk kepada keupayaan melakukan aktiviti harian dengan bersungguh-sungguh tanpa cepat berasa letih. Okay, masih mempunyai tenaga yang lebih untuk melakukan aktiviti riadah dan menghadapi sebarang kecemasan. Okay, tahap kecergasan fizikal yang tinggi boleh mengelakkan diri daripada mengidap penyakit hypoketonik. Tahap kecergasan fizikal yang tinggi boleh mengelakkan diri daripada mengidap penyakit hypokinetik. Okay, komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan terdiri daripada daya tahan kardiovaskular, kelenturan, daya tahan otot, kekuatan otot dan komposisi badan. Untuk meningkatkan tahap kecergasan fizikal, seseorang itu perlu melakukan senaman. Jenis senaman, kekerapan, intensiti dan jangka masa akan mempengaruhi tahap kecergasan fizikal individu. Okey, so maksudnya ialah dekat sini ya. Maksudnya kita boleh
buat apa-apa aktiviti, contohnya berjoging, berbasikal, berlari, tanpa cepat berasa letih. Okey, dan maksudnya penggunaan tenaga kita tu belum maksimum. Kalau maksimum, kita dah buat aktiviti, memang katakanlah dah tengah-tengah jogging, tiba-tiba ada anjing kejar, kita dah tak boleh nak lari lah, sebab kita dah sangat letih. So maksudnya tanpa berasa letih ni, kita jogging pada kadar yang optimum. So andai kata ada sebarang kecemasan, anjing kejar apa semua, kita masih ada tenaga dan kita masih boleh tingkatkan kita punya speed pada masa tersebut lah. Okay. Dalam tajuk ini, aktiviti yang akan kamu lakukan sepatutnya ialah kapasiti aerobik, iaitu latihan lita cardio. Tujuannya ialah untuk meningkatkan tahap kecergasan kita lah. So kita tengok sikit apa dia lita cardio ni. Daya tahan kardiovaskular ialah keupayaan jantung dan salur darah untuk mengedarkan darah beroksigen kepada otot yang bekerja semasa melakukan senaman secara berterusan. Peningkatan dalam keefisienan sistem kardiovaskular akan meningkatkan kapasiti aerobik, iaitu keupayaan menggunakan oksigen secara maksimum pada satu-satu masa semasa bersenam. Untuk melakukan aktiviti meningkatkan kapasiti aerobik, anda perlu mematuhi prinsip frekuensi, intensity, times, type ataupun diringkaskan menjadi fit. Fit. Salah satu cara untuk menentukan intensiti untuk aktiviti meningkatkan kapasiti aerobik adalah dengan menggunakan kadar nadi latihan. Kadar nadi latihan ni di antara 65% hingga 85% daripada kadar nadi maksimum, KNM. KNM ni ialah kadar nadi maksimum. So kadar nadi maksimum seseorang ialah 220. So semasa latihan kita mesti menggunakan kadar nadi latihan sekitar 65% hingga 85%. So daripada kadar nadi maksimum 220 ni, maksudnya kita hanya perlu gunakan 65% hingga 85%, iaitu sekitar tidak melebihi 185 ni kita punya kadar nadi. So kalau lebih pada tu, maksudnya kita dah menggunakan hampir maksimum. So bila kita guna di sekitar 85% saja, so sebab tu kita akan sentiasa masih ada tenaga daripada penggunaan maksimum lah. Dan kapasiti aerobik anda akan meningkat. Kira kadar nadi latihan anda pada julat 65% hingga 85% daripada kadar maksimum. Lakukan aktiviti di bawah pada julat KNL yang telah dikira. So sebelum kita buat latihan tu, mesti kadar nadi kita ialah sekitar 65% lah ke 85%. So bukan pada kadar nadi maksimum. So aktiviti ni apa yang bagaimana cara nak buat aktiviti ni? Hari ini kita tengok dulu secara teorinya. So aktiviti ini akan dibahagikan kepada 6 stesen. Kemudian kamu akan dibagikan kepada 4 kumpulan. So katakanlah kita ada 40 orang. So 4 kumpulan bermaksud 10 orang dalam satu kumpulan. Stesen ada 6. So setiap kumpulan akan memulakan aktiviti di stesen yang ditetapkan. Contohnya kumpulan 1, 2, 3, 4
dah dibagi kepada stesen-stesen tertentu lah. Kumpulan 1 akan start pada stesen mana dulu, kumpulan 2 dekat mana dulu. Okey. Semua murid mesti tahu kadar nadi latihan antara 65 hingga 85% yang saya sebutkan tadi. Okey. Apabila isyarat diberi, murid akan menjalankan aktiviti untuk mencapai julat KNL yang ditetapkan. Okay, murid akan melakukan aktiviti secara berterusan selama 10 minit. Lari setepat semasa menunggu giliran melakukan aktiviti. Okay. Sementara kita dah habis satu stesen, kemudian kita nak ke stesen lain, sementara menunggu kumpulan yang berada di stesen yang berikutnya tu habis, kita kena lari setepat. Okay, semua akan lari setepat. Okay, apabila tamat melakukan aktiviti, murid akan mengira kadar nadi mereka. Okay, jika kadar nadi mereka berada pada julat yang diingini, murid perlu mengekalkan intensiti tersebut. Okay, jika kadar nadi kurang, so murid mesti perlu meningkatkan intensiti. Okay, andai kata kadar nadi itu melebihi daripada 65 ke 85% yang patut kita guna, okay, so murid perlu mengurangkan intensiti, maksudnya perlahankan. Okay, kalau tadi laju sangat awak lari, lompat pergerakan speed awak laju, so kurangkan. Okay, so aktiviti ni akan diulang. Okay, so kita tengok sikit apa aktiviti yang dilakukan dekat setiap stesen tersebut. Okey, yang pertama ialah larian zigzag. So ini semua tahu kan macam mana nak lari zigzag. Okey, seterusnya ialah laluan melengkung. Okey, laluan melengkung. Seterusnya lari atas bangku. Okey. Seterusnya lari memijak dalam gelung. Seterusnya merangkak bawah halangan. Okay, dan ada ni nombor 6, lari melepasi halangan. So macam lompat lari berpagar lah, tapi rendah je. Okay, so itu ialah antara 6 aktiviti pada setiap stesen yang perlu dihabiskan. Okay, so latihan ni sesuai memang dibuat di tempat yang lapang lah. Okay, kalau kita tengok dekat sini ni kan, ni kawasan dia, kawasan lapang. Kalau dekat sekolah mungkin dekat dataran sekolah lah. So memang tak sesuai untuk dibuat di tempat-tempat halaman rumah, mungkin kurang sesuai. Apa yang awak perlu ingat tadi, istilah yang ni ialah capacity aerobic latihan lita cardio. Okey, kita ulang lagi sekali, tengok sepinar lalu je. Yang pertama awak kena mesti faham, hafal maksud maksud daya tahan kardiovaskular ni. Okey, itu keupayaan jantung dan salur darah untuk mengedarkan darah beroksigen kepada otot yang bekerja semasa melakukan senaman secara berterusan. Okay, kemudian semasa lakukan capacity aerobik ni mesti ada prinsip yang perlu dipatuhi, iaitu frekuensi, intensity, time dan juga type, ataupun diringkaskan ialah fit. Okay, so sebelum kita berakhir pada hari ini, jom kita tengok sikit. Okay, kadar nadi rehat dan juga kadar nadi maksimum. Okay, so kadar nadi rehat ialah kadar nadi semasa kita tidur ataupun masa kita mula-mula baru bangun daripada tidur yang lena. Okay, kemudian kadar nadi maksimum ialah kadar nadi pada bacaan 220 degupan. Okay, 220 ni ialah kadar nadi maksimum. Okay, so kalau kita nak tahu berapa jantung kita boleh
pada kadar berapa jantung kita boleh support semasa kita melakukan sesuatu aktiviti ataupun latihan, berapa maksimum yang kita boleh guna. Okey, so caranya ialah kadar nadi maksimum tolak umur anda. Okey, contohnya 220 sekarang, kamu umur 15, so tolak dia akan dapat 205. Okey, so ini ialah kadar nadi maksimum yang korang boleh guna lah, yang korang boleh sampai. Maksudnya kalau katakan orang tengah main bola ke, jogging ke, degupan jantung kita bergerak, berdegup sangat laju, dan maksimum yang boleh awak capai, yang awak boleh capai dan maksudnya masa kita berjogging ke, berlari ke, awak jangan lebih daripada 205 pada usia awak lah 15. Okey, cara nak ukur dia ialah biasanya kita pakai inilah heart rate, bacaan heart rate. Okey, ataupun siapa-siapa yang ada pakai jam yang boleh ukur degupan jantung tu, contohnya masa jogging, masa berlari apa semua, so awak tengok 205 ni ialah maksimum, so jangan lebih daripada 205 untuk usia awak lah 15 tahun. Okey, kalau bila umur tu meningkat 30, 40, 50, so kadar nadi maksimum ni akan berkurang, so dia tak boleh lebih, mungkin 170, 180, tak boleh lebih daripada tu. Okey, so kalau lebih daripada tu bahayalah, boleh menyebabkan kita pitam, okey, ataupun biasanya dia akan pitam dan boleh menyebabkan kegagalan jantung. Okey, so bahaya. So awak perlu tahu berapa kadar nadi maksimum kita. Okey, so saya rasa itu saja dulu untuk hari ini. Untuk tajuk kali ini, kita akan jumpa lagi pada tajuk-tajuk akan datang pada sesi pembelajaran akan datang. Okey. Okey, kita baru saja menghabiskan kelas kita untuk pagi ini, untuk hari ini. Hari ini kita cukup sekadar teori dulu. Okey, saya harap kamu dah dapat sedikit sebanyak info ataupun ilmu untuk pagi ini di dalam tajuk kita, iaitu kecergasan fizikal. Okey, so di penghujung kelas hari ini, jangan lupa jawab sikit soalan dalam link yang cikgu bagi dekat bawah ni. Okey, ringkas je soalan sikit saja, sekadar soalan pemahaman untuk pagi ni. Okey, sehingga kita jumpa lagi pada sesi pembelajaran akan datang. Nanti cara dan kaedahnya cikgu akan bagi tahulah dari masa ke masa. Okey, terus kekal di rumah, jaga kesihatan dan jaga kecergasan. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.